Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini macam biasalah ada dua segmen, segmen singgah seram dan juga segmen pelik dan aneh. Dalam segmen singgah seram kali ini, saya nak bercerita tentang pengalaman yang dialami oleh seorang wanita sekitar tahun 90-an di Selangor. Dalam segmen pelik dan aneh pula, saya nak ceritakan tentang sebuah kawah yang berapi di negara Turkmenistan. Kawah ni dah berapi semenjak tahun 1971. Kawah berapi tu mendapat nama gelaran Gate of Hell ataupun Door of Hell, gerbang neraka. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen singgah seram. Untuk kisah kali ini, saya akan gunakan nama samaran Puan Ramlah untuk memudahkan cerita. Kisah ni sebenarnya dikongsikan oleh anak kepada Puan Ramlah. Anak kepada Puan Ramlah ni bagi dua kisah. Kisah pengalaman mak dia masa muda. Perkara ni berlaku di negeri Selangor sekitar tahun 90-an. Puan Ramlah ni masa muda, dia bekerja di sebuah kilang. Kerja tu ada shift lah, ada dua shift. Shift pagi dan shift petang. Kalau masuk pagi, shift pagi akan habis petang. Kalau masuk shift petang pula akan habis pada waktu malam. Setiap hari Puan Ramlah akan berulang-alik ke tempat kerja menaiki sebuah basikal, basikal yang berwarna biru. Untuk ke kilang tu, Puan Ramlah perlu naik basikal melalui satu taman perumahan. Lepas tu akan jumpa satu trek kereta api, landasan kereta api. Pada satu hari ni, Puan Ramlah bekerja shift petang. Jadi, perkara ni berlaku masa Puan Ramlah nak balik daripada kilang tu. Masa tu dah pukul 10 malam lah lebih kurang. Puan Ramlah macam biasa, dia bawa basikal dia sampailah dekat landasan kereta api tu. Bila Puan Ramlah dah sampai dekat landasan kereta api tu, Puan Ramlah tak kayuh basikal. Macam tu lah setiap kali dia lalu dekat situ. Dia tak kayuh. Dia turun, kemudian ditolak. Kenapa Puan Ramlah tolak basikal? Sebab macam yang kita biasa tengok lah, dekat landasan kereta api ni, dia ada batu berhampiran dengan landasan tu. Dekat kawasan yang berbatu tu lah Puan Ramlah tolak basikal dia. Bila berada di kawasan yang berbatu macam tu, memang susah nak kayuh basikal. Sebab itulah Puan Ramlah tolak basikal dia. Sedang Puan Ramlah berjalan kaki sambil menolak basikal dia tu, tiba-tiba Puan Ramlah terdengar. Puan Ramlah terdengar seperti bunyi orang berjalan di sebelah dia. Bila Puan Ramlah menoleh ke tepi ke arah bunyi orang berjalan tu, Puan Ramlah terkejut. Sebab Puan Ramlah ternampak ada seorang perempuan sedang berjalan dekat tepi dia beriringan dengan dia. Perempuan tu memakai pakaian serba putih, baju warna putih, kain warna putih dan memakai selendang yang berwarna putih. Perempuan tu kelihatan sedang memangku sesuatu yang berbalut dengan kain. Nampak macam bayi. Perlahan aja perempuan tu berjalan, menundukkan muka ke bawah. Entah daripada mana datangnya perempuan tu. Tiba-tiba aja muncul dekat situ. Tadi tak ada. Sebab itulah Puan Ramlah ni terkejut. Masa tu Puan Ramlah fikir satu aja. Perempuan ni memang bukan manusia. Sebab tiba-tiba aja dia menjelma dekat situ. Tadi tak ada. Puan Ramlah pun mula berjalan dengan laju. Berjalan laju sambil menolak basikal dia. Puan Ramlah langsung tak toleh ke belakang. Dia terus saja tolak basikal dia. Sampailah dah habis kawasan landasan kereta api tu. Sekarang ni Puan Ramlah dah sampai dekat taman perumahan. Kawasan taman perumahan tempat yang dia biasa lalu tu. Sampai dekat situ, barulah Puan Ramlah menoleh ke belakang. Bila Puan Ramlah tengok, perempuan yang memakai serba putih tadi, yang memangku bayi tadi, dah tak ada. Puan Ramlah sambung perjalanan dia, sambung tolak basikal. Masa lalu dekat taman perumahan tu, Puan Ramlah nampak ada satu kanopi ni, nampak macam ada ramai orang. Jadi Puan Ramlah pun pergilah singgah. Tanyalah, ada majlis apa ni? Masa itulah ada orang bagi tahu Puan Ramlah, memang ada majlis tahlil. Katanya anak perempuan kepada tuan rumah ni baru saja meninggal dunia siang tadi. Dia meninggal dunia ketika bersalin. Bersalin anak sulung. Dan katanya anak yang dilahirkan tu tak dapat diselamatkan. Meninggal dunia juga. Bermakna ada dua orang yang meninggal pada hari tu, siang tadi. Jadi majlis tahlil ni untuk dua orang lah. Untuk perempuan tu
dan anak sulung dia. Bila Puan Ramlah dengar apa yang orang tu cakap, bulu roma Puan Ramlah serta-merta meremak. Muka Puan Ramlah menjadi pucat. Puan Ramlah dah mula takut pada masa tu. Puan Ramlah mula mengayuh basikal. Mengayuh basikal dengan laju menuju ke rumah dia. Masa tu sebenarnya, jarak antara taman perumahan yang ada tahlil ni dengan rumah Puan Ramlah dah tak jauh. Dah dekat dah. Tapi disebabkan perasaan takut tu, Puan Ramlah rasa jauh jarak tu. Puan Ramlah tak habis-habis fikir pasal perempuan tadi. Perempuan yang pakai baju serba putih tu, yang dokong bayi tadi. Puan Ramlah memang yakin perempuan tu adalah satu makhluk halus yang dah menjelma, menyerupai perempuan yang mati beranak tu. Itulah kisah pertama yang diceritakan oleh Puan Ramlah. Kisah kedua ni berlaku pada tahun 2013. Masa tu Puan Ramlah dah ada anak lah. Anak Puan Ramlah pun dah besar. Perkara ni berlaku di rumah. Di rumah Puan Ramlah. Dekat depan rumah Puan Ramlah ni ada seorang jiran, nenek tua lah, yang bernama Nek Jah. Nek Jah ni dia punya rutin harian dia, selepas subuh dia akan pergi keluar rumah, duduk dekat depan tembok di depan rumah dia. Macam itulah setiap pagi. Puan Ramlah pula selepas subuh dia suka buat kerja, suka menyapu, pergi dekat depan rumah, menyapu laman rumah. Macam itulah rutin Puan Ramlah setiap hari. Pada satu pagi ni, macam biasa, Puan Ramlah lepas subuh tu dia mula mengemas rumah, menyapu dalam rumah. Lepas tu dia pergilah dekat luar pula, menyapu dekat luar rumah. Masa Puan Ramlah menyapu dekat luar rumah tu, Puan Ramlah nampaklah Nek Jah, jiran depan rumah dia, sedang duduk di atas tembok. Jadi Puan Ramlah pun tegurlah Nek Jah ni. "Makcik, dah masak ke? Makcik dah makan?" Tapi Nek Jah langsung tak jawab. Nek Jah sekadar memandang aja ke arah Puan Ramlah. Pelik jugalah pada masa tu. Sebab biasanya kalau Puan Ramlah tegur Nek Jah ni memang ramah lah, bersembang-sembang dengan Puan Ramlah. Tapi pagi tu tidak. Dia tak cakap apa-apa. Dia sekadar memandang aja macam tu. Jadi Puan Ramlah pun fikir mungkin Nek Jah tak dengar dia bercakap. Jadi tak apalah. Puan Ramlah pun masuk semula ke dalam rumah. Lebih kurang sejam lepas tu, Puan Ramlah pun pergi keluar rumah. Sajalah nak buat kerja dekat luar. Lepas tu nampaklah anak Nek Jah balik ke rumah, dekat depan rumah dia. Puan Ramlah pun tegur anak Nek Jah. Nama anak Nek Jah adalah Man. "Man, mana mak kamu? Tadi makcik nampak mak kamu ada duduk dekat tembok ni. Dia dah pergi ke mana? Dia dah masak ke belum?" Lepas tu Man pun cakap, "Makcik biar betul. Makcik nampak mak saya ke tadi?" Puan Ramlah pun jawab, "Yelah, tadi Nek Jah duduk dekat tembok ni. Makcik tegur. Tapi dia tak jawab. Dia diam aja. Dia pandang aja kat makcik." Lepas tu Man pun cakap, "Makcik, mak sebenarnya balik ke rumah abang. Dah seminggu dia duduk kat sana. Dia tak balik lagi. Minggu depan baru dia balik. Saya pun baru balik kerja ni. Makcik biar betul. Makcik salah orang kot." Bila Puan Ramlah dengar apa yang Man cakap, Puan Ramlah mula rasa takut. Sebab memang tak salah tadi. Memang dia nampak Nek Jah yang duduk dekat atas tembok tu. Tapi Puan Ramlah tak tunjuklah dia takut. Dia bercakaplah dengan Man. "Tak apalah Man, mungkin makcik salah tengok tadi." Lepas tu, Puan Ramlah pun masuk dalam rumah. Sepanjang hari tu, Puan Ramlah asyik terfikir, apa benda sebenarnya yang dia nampak tadi? Benda yang menyerupai Nek Jah. Memang 100% sama macam Nek Jah. Selamat datang ke segmen Pelik dan Aneh. Dalam segmen Pelik dan Aneh kali ni, saya nak ceritakan tentang satu tempat di negara Turkmenistan. Di Turkmenistan ni, ada satu tempat tu yang dikenali sebagai Gate of Hell, gerbang neraka. Sebab apa tempat tu dapat nama macam tu? Sebab dekat situ ada satu kawah ni, kawah yang dipenuhi dengan api. Api tu terbakar semenjak tahun 1971. Kawah yang berapi ni berada di tengah-tengah gurun Karakum, kira-kira 260 km daripada ibu negara Turkmenistan. Saiz kawah yang berapi ni agak besar, mempunyai diameter lebih kurang 70 meter dan kedalaman sekitar 20 meter ataupun 66 kaki. Semuanya bermula pada tahun 1971. Ada seorang jurutera ni daripada Soviet Union. Jurutera tu datang dekat kawasan tu. Dia buatlah pemeriksaan. Dia cek kawasan tu. Berdasarkan pemeriksaan dia, dia dapati dekat bawah tanah kawasan tu ada minyak. Katanya ada telaga minyak. Jadi dia pun mulalah membina pelantar minyak. Dia pun mulalah menggerudi di kawasan tu.
Tapi dekat situlah silap dia. Sebenarnya tak ada minyak pun dekat bawah tu. Yang ada hanyalah gas asli, gas metana, gas yang beracun. Sebenarnya ada gua dekat bawah tu, gua bawah tanah. Jadi bila dia dah gerudi kawasan tu runtuhlah. Runtuh menjadi kawah. Bila permukaan tanah di kawasan tu dah runtuh ke bawah menjadi kawah, gas-gas beracun yang ada dalam tanah tu mula tersebar keluar. Tersebar keluar ke udara. Disebabkan itulah jurutera ni mula buat keputusan. Jurutera ni mula membakar kawasan tu. Membakar di kawasan kawah tu. Daripada situlah bermulanya pembakaran. Bermulanya api yang tak padam dalam kawah tu. Jurutera tu buat keputusan macam tu bagi nak mengelakkan gas beracun ni daripada tersebar lebih luas, sampai ke bandar-bandar di sekitar kawasan tu. Antara gas asli yang beracun yang ada dalam kawah tu adalah gas metana. Gas metana ni, kalau ada orang terhidu gas ni, memang bahaya. Sebab itulah dia bakar tempat tu. Jadi gas metana ni menjadi sumber pembakaran, menjadi sumber api yang ada dalam kawah tu. Sebab itulah mekanisme pembakaran dalam kawah tu berterusan berlaku semenjak tahun 1971. Pada bulan April tahun 2010, Presiden Turkmenistan melawat kawasan kawah berapi tu. Dekat situlah dia arahkan supaya kawasan tu ditutup, supaya hentikan pembakaran, proses pembakaran dalam kawah tu. Kalau tak boleh nak hentikan 100%, dia suruh hadkan pembakaran. Maknanya tak bagi terbakar banyak lah macam selalu. Sebab Presiden ni bercadang nak gunakan gas-gas asli ni untuk dieksport keluar negara. Katanya negara Turkmenistan ni dah mengalami kerugian yang sangat banyak. Biarkan gas asli di negara diorang terbakar macam tu saja. Sedangkan gas-gas asli ni semua boleh dijual, dieksport keluar negara. Dan negara Turkmenistan sebenarnya boleh dapat banyak untung daripada hasil ekspor gas asli tu. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta segala makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.